Selamat datang saudara-saudari. Kita sedang belajar mengenai kesembuhan melalui perjamuan Tuhan. Ya. Dalam perjamuan Tuhan, ia adalah satu perjanjian baru. Ya, kita sudah belajar bahawa perjamuan ini adalah untuk mengingatkan Yesus. Nombor 2 yang kita mau belajar hari ini adalah perjamuan Tuhan ini adalah untuk merayakan kematian Yesus di kayu salib. Ya, mengapa kita berkata begitu? Ya. Kerana dalam 1 Korintius babak 11 ayat 24 sampai 26 ia berkata, Yesus mengucap syukur kepada Allah dan membahagikan roti itu lalu berkata, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Lakukan hal ini untuk mengingatkan aku. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan itu lalu berkata, cawan ini perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darah aku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah hal ini untuk mengingatkan aku. Ya. Oleh itu, setiap kali kamu makan roti ini dan minum wain daripada cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sehingga dia datang. Ya. Yesus Kristus akan datang sekali lagi, ya, sebagai hakim. Ya. Oleh itu, kita yang pengikut-pengikutnya akan bersambung dengan perjamuan Tuhan ini sampai dia datang. Ya. Kerana kita tahu kematian Yesus membebaskan kita, ya, menebuskan dosa kita. Ya. Oleh itu kita boleh berkata kayu salib bukan satu kekalahan. Dia adalah kemenangan yang terbesar, ya, untuk kita. Ya. Yesus Kristus melakukan segala ini untuk kita. Ya. Dalam Ibrani babak 2 ayat 14 dia berkata, oleh sebab mereka yang disebut anak-anak adalah manusia yang terdiri daripada darah dan daging, maka Yesus sendiri menjadi seperti mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Ya, walaupun Yesus Kristus itu Tuhan, ya, dia menanggalkan ketuhanannya di syurga dan dia menjadi manusia. Ya. Dia merendahkan diri menjadi manusia supaya dia boleh merasai apa keadaan manusia di dunia ini. Oleh sebab mereka yang disebut anak-anak adalah manusia yang terdiri daripada darah dan daging. Ya, kerana kita ada jasad, kita ada darah dan daging. Maka Yesus sendiri menjadi seperti kita dan hidup dalam keadaan manusia. Dia berbuat demikian supaya dengan kematiannya, ya, dia dapat memusnahkan iblis yang menguasai kematian. Ya, kerana pemberontakan Adam dan Hawa, ya, iblis menguasai kematian. Ya, dengan cara kayu salib, ya, dengan cara apa yang Yesus buat, dia membebaskan kita
yang seumur hidup diperhambakan kerana kita takut akan kematian. Ya. So Yesus datang untuk memberentaskan kerja-kerja syaitan. Ya. Kerana Tuhan menyelamatkan manusia. Ya. Dia tidak menyelamatkan malaikat. Seperti syaitan adalah sejenis malaikat. Ya. Dia tidak menyelamatkannya. Oleh itu kita tahu apa akan terjadi kepada syaitan pada akhirnya. Ya. So kita mesti merayakan apa yang dibuat oleh Yesus Kristus di kayu salib. Kematiannya memberi kita kemenangan. Dalam Kolose babak 2 ayat 10. Kolose babak 2 ayat 10 berkata, kerana kamu hidup bersatu dengan Kristus, kamu juga diberikan hidup sejati. Semua roh yang berkuasa dan yang memerintah berada di bawah kekuasaan Kristus. So, bila kita adalah bersekutu dengan Kristus, roh-roh yang berkuasa, roh-roh jahat yang berkuasa adalah di bawah kekuasaan Kristus. So, kita jangan takut. Ya, kita tahu kerana kemenangan Yesus Kristus di kayu salib. Kita menang kerana Yesus Kristus menjadi penyelamat manusia. Bila kita menerima penyelamatan ini, kita juga menerima berkat daripadanya. Maukah kamu menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat dalam hidup kamu? Sekian, terima kasih. Shalom.